Dalam video ini saya akan bincang fisik tingkatan 4 bab 1. Uh, 1.1 kuantiti fisik. Kuantiti fisik adalah kuantiti yang boleh diukur. So, macam ketinggian untuk Gunung Pinang Baru adalah 4.095 meter. So, ini boleh diukur. So, 100 meter itu boleh diukur. 40 kilometer per jam itu boleh diukur. So, ini adalah kuantiti fisik. Apa yang bukan kuantiti fisik? Macam you rasa gembira, rasa sedih. Gembira dengan sedih itu tidak dapat diukur, maka dia bukan kuantiti fisik lah. So, kuantiti fisik dalam bab ini, so kita ada kuantiti asas dengan kuantiti terbitan. Ini nanti kita akan jelaskan dengan lebih lanjut. Sebelum kita terus dengan itu, kita tengok kuantiti fisik, kita mesti ada magnitude dengan dia punya unit. So, magnitude ialah dia punya nombor, berapa besar kecil dia, dan dia punya unit. Okey, dan panjang ini ialah dia punya kuantiti fisik. 100 ialah dia punya magnitude. Unit ialah meter. Okey. Dalam SPM, terutamanya untuk yang kertas 2, masa kita jawab soalan, uh, walaupun kita dapat jawapan yang betul, nilai yang betul, kalau kita tak tulis unit dia, kita tak dapat markah penuh lah. Atau kita letak unit yang salah pun akan ditolak markah. So, untuk kuantiti fisik, kita ada 3 cara untuk kategorikan dia. Yang pertama ialah kita pecahkan kepada unit metrik dengan unit imperial. So, unit metrik adalah unit yang Malaysia kita selalu guna lah. Yang unit imperial, macam di England, UK, US, mereka masih guna lah. Tapi kita jarang guna di sini. Okay. So contohnya ialah macam kita guna cm di Malaysia. Ini ialah metrik. Yang inci ini adalah imperial lah. So biasanya kita tak guna inci lah. So untuk kita punya tayar, dia punya tekanan angin dalam tayar itu. So metrik ialah kilopascal. Okay. Tapi untuk imperial itu ialah PSI, pound per square inch. Okay. So kita tak guna unit macam ni lah di Malaysia. So contoh lain untuk imperial unit ialah gallon, batu, kaki dan elah. Okay. Unit imperial boleh ditukarkan kepada unit metrik dan sebaliknya. Kalau dalam peperiksaan dia nak bagi kita buat pengiraan, dia kena bagi dia punya unit lah. Macam 1 inci sama dengan berapa cm. Ini dia kena beri tahulah. Kalau tak, saya pun kena cari nilai itu online baru saya boleh jawab soalan macam ni. So, seterusnya pecahan yang kedua iaitu kita ada kuantiti asas dan kuantiti terbitan. So, yang kuantiti asas dia adalah kuantiti fisik yang tidak dapat ditarikkan dalam sebutan kuantiti fisik yang lain. Dan kuantiti terbitan dia diterbitkan dari gabungan kuantiti asas secara pendaratan atau pembahagian atau kedua-duanya. Okey. So yang kuantiti fisik asas kita terus ukur sajalah. Macam kuantiti asas yang 7 ini kita kena hafal. Ini mesti hafal. Okey. So untuk SPM biasanya paper 1 soalan 1 dia akan tanya mana satu adalah kuantiti fisik, kuantiti asas atau mana satu bukan kuantiti asas. Ataupun mana satu punya kuantiti asas punya unit SI betul ataupun mana satu kuantiti asas punya unit SI salah. Kita kena hafal. So, yang kuantiti asas yang pertama ialah panjang L, meter M. Ini dia punya SI unit lah. Jisim M, simbolnya.
SI unit kilogram kg. Masa simbolnya T, SI unitnya saat S. Suhu termodinamik T, Kelvin K. Ini sangat penting kerana kalau pelajar yang tak hafal ke jadual ini, dia akan ingat ke suhu itu adalah Celsius. Tapi Celsius itu ialah apa yang kita guna harian, tapi dia bukan SI unit. SI unit ialah Kelvin. Arus elektrik ini kita tingkatan 3 ada belajar V sama dengan IR sana. Okay. So dia punya ini ialah I lah. Arus elektrik lah. Dia punya unit ialah ampere. Keamatan berluminosity IV ini ialah keterangan untuk cahaya. So dia punya unit ialah candela CD. Candle ini ialah itu lilin lah. So candela ini satu candela adalah uh, keterangan keterangan cahaya untuk satu lilin. So berapa candela ialah keterangan untuk berapa lilin. CD. Kuantiti bahan N mol ini dalam kimia lah. Tingkatan 4 bab 1 akan belajar yang inilah mol. Okay. So 7 ini kena hafal. Okay. Kuantiti asas 7 kuantiti asas ini mesti hafal. So kita ada kuantiti terbitan. Kuantiti terbitan dia didapat daripada taraf bahagi atau pada masa yang sama darab dengan bahagi. So ada pelajar tanya saya, cikgu kalau tambah dengan tolak dia akan jadi kuantiti terbitan tak? 1 meter tambah 1 meter jadi 2 meter. Dia punya kuantiti masih sama. 1 meter tambah 1 Celsius tak boleh tambah lah. Kerana dia unit berbeza tak boleh tambah. Tapi unit yang berbeza boleh darab. So darab sahaja. Macam yang isi batu ini, kita tahu isi batu itu ialah panjang, lebar, tinggi, darab ketiga-tiga. Ini darab sahaja. Ketumbatan ialah dia punya jisim bahagi dengan dia punya isi batu. Okay. So ini dia pada masa yang sama dia ada darab dengan bahagi. Hal laju ialah dia punya jarak bahagi dengan masa. Ini ialah bahagi sahaja. So charge Q ialah IT, ialah dia punya darab sahaja lah ini. Okay. So rumus digunakan untuk memerihalkan kuantiti terbitan darah, sebutan kuantiti asas dan seterusnya menentukan unit SI. Okay. So kita tengok contoh dalam sini. So rumus ialah rho adalah mass per volume. Okay, jisim per isi batu. So M per L per L. L darab L darab L. So ini M kg. Ini meter darab meter, meter cube. So kg meter tolak 1. Kita tahu bahawa di mm tingkatan 3 bab 1 kita ada 1 per S itu ialah S kuarsa negatif 1. Okay. So dan kalau saya ada meter bagi dengan S, dia akan jadi MS negatif 1. Okay. Pada masa yang sama saya boleh tulis dengan M per S lah. So kalau saya ada kg per meter cube, so dia akan jadi kg meter negatif 3 atau kg per meter cube lah. Okay. So di sini kita tengok jadual 1.3 ini. So luas area lah length square. Ini adalah length square, meter square, volume isi padu, length cube.
meter cube. Ketumbatan jisim per isi padu M per L cube. So ml negatif 3. Hal laju L per T. So L per T meter per second ataupun meter per second. So pecutan acceleration A V per T, V per T, V per T, L per T per T, L per T square. So dia adalah ms negatif 2 ataupun m per s square. F sama dengan ma. M ialah mass. Lepas tu A ialah L per T square. So dia adalah ml per T square. Kg meter S power negatif 2 Newton. SI dia punya nama, dia ada spesifik punya nama. Nama khas SI Newton. So momentum ini dia adalah kg meter per second. Okay. Dia adalah jisim darab dengan hal laju. Okay. So M darab dengan L per T. Tekanan F per A. So F per A itu F ialah ml per T square per A. A itu ialah L square. So kita dapat M per L T square. So kg M kuasa negatif 1, S kuasa negatif 2 Pascal. Okay, tekanan Pascal. So tenaga atau kerja ialah F darab dengan L. So F itu ml per T square darab dengan L, ml square per T square. So kg meter square S negatif 2. So Q sama dengan IT, I darab T. So I itu ampere, T itu second, ampere second. Nama khas dia ialah coulomb. Okay. So yang ketiga pecahan ialah kuantiti skala dan kuantiti vektor. Skala dia ada magnitude sahaja. Okay, vektor dia ada magnitude dengan arah. Okay, magnitude dan arah. So yang ada arah vektor, yang tak ada arah skala. So kita tengok contoh ini. Situasi pertama, lari 50 meter. Dia boleh pergi mana-mana satu arah. Tapi dia sini, ini adalah skala lah. Kalau sini dia cakap, laju 50 meter ke arah pokok ini. So ini adalah vektor. So ini skala, ini vektor. So vektor dia ada arah lah. Okay. Kuantiti skala ialah kuantiti fisik yang mempunyai magnitude sahaja. Vektor ialah kuantiti fisik yang mempunyai magnitude dan arah. Okay. So di sini kita semua SI unit itu ialah kuantiti skala. Lepas tu kuantiti vektor itu kita ada jisim scalar, borak skala, jarak scalar, sasaran vektor. Lepas tu laju skala, hal laju vektor. Lepas tu yang vektor ada pecutan, momentum, daya impulse, daya graviti. So semua ini nanti di tingkatan 4 bab 2 sana kita akan belajar apa itu hal laju, pecutan, momentum, daya impulse dan daya graviti. So yang semua ini tegangan, okay, tegangan, lepas tu DGE, daya gerak elektrik, medan elektrik dan medan magnet ini adalah yang kuantiti vektor yang kita belajar di tingkatan 5 nanti lah. Okay. So yang pentingnya lah yang ada daya punya dia adalah vektor. Medan itu dia pun vektor. Okay, kita tengok latihan formatif 1.1 yang Cikgu Feldi membuat ukuran terhadap Weyli. Nyatakan kuantiti fisik yang diukur. Panjang lah.
Okay. So unit asas dia ialah meter. Okay. Simbol unit asas dia ialah panjang. Lepas tu dia punya simbol unit ialah meter. Kuantiti fizik dia ialah uh, kuantiti fizik dia magnitude. Magnitude kuantiti fizik dia ialah 1.65. So dia punya simbol ialah meter. Simbol adalah meter. Simbol itu length. So, apakah perbezaan antara kuantiti skala dan kuantiti vektor? Skala itu magnitude sahaja, vektor ada magnitude dengan arah. So, baca petikan berikut kena pasti kuantiti skala dan kuantiti vektor yang terlibat dalam situasi diuraikan. So, Puan Aisyah pergi KK, jarak di rumah dia ke KK ialah 33 km. Ini ialah jarak. So, dia adalah panjang dan ini ialah skala. So, laju 80 kilo jam di lebuh raya. So, laju yang ini ialah speed. Okay, dia adalah vektor. So, masa 3 jam ini dia adalah time. Ini pun skala. Nanti yang ini ialah speed, dia adalah skala. Okay, pecutan dia adalah acceleration. Lepas tu dia adalah vektor. Satu vektor sahaja. So, nombor 3, Rina dan rakan-rakan telah menyertai permainan mencari harta karun yang diadakan sepenuh hari sains di sekolah mereka. Setiap kumpulan dikehendaki untuk mencari dan membawa beberapa objek yang disembunyikan di sekitar kawasan sekolah dalam masa 30 minit. Ajar 1.7 menunjukkan senarai yang diberikan kepada setiap kumpulan. Kena pasti kuantiti asas dan kuantiti terbitan dalam situasi di atas. So, ini adalah masa. So, dia adalah asas. Okay. Lepas tu 500 ml ini ialah isi padu. Ini adalah terbitan. Zisim 950 gram ini ialah zisim. Dia adalah asas. So, ini 1.5 meter ini ialah panjang. Dan ini ialah asas. So, 7.2 meter square ini ialah area itu ialah luas. Luas itu terbitan. Okay. So, untuk 1.1 itu kita kena tahu apa itu kuantiti asas. Adalah kuantiti yang boleh diukur. Seterusnya, kita ada pecahan pertama iaitu unit metrik dengan unit imperial. So, unit metrik ialah unit yang biasa kita guna itu. Seterusnya, kita ada kuantiti asas dengan kuantiti terbitan. Kuantiti asas ialah kuantiti fizik yang tidak dapat ditarik dalam kuantiti fizik yang lain. Kuantiti terbitan diterbit dari gabungan kuantiti asas secara pendarapan atau pembahagian atau kedua-duanya. So, untuk kuantiti asas dan 7 kuantiti asas ini dan dia punya SI unit dan dia punya simbol, semua ini kena hafal. Ini biasa keluar dalam SPM. Okay. So, seterusnya kita ada pecahan yang ketiga iaitu kuantiti skala dengan kuantiti vektor. So, kuantiti vektor mempunyai magnitude sahaja. Kuantiti vektor mempunyai magnitude dan arah. So, inilah kena hafal. So, apa itu kuantiti vektor? Kena hafal kuantiti vektor.
Yang bukan vektor di sini ialah skala lah. So hafal vektor lebih senang kerana vektor dia tak banyak. Yang bukan vektor itu ialah skala macam tenaga, kerja, tekanan, suhu, ketumbatan. Ini skala. Okey.